hari ini kita hari ini kitab ensiklopedia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu tahniah Ustaz, bestseller kita punya kitab ensiklopedia Rasulullah, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Okay, semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah Ta'ala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan, dan juga Allah ampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi ensiklopedia para Rasulullah. Kita berada di tahun ke-8 Hijrah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi iaitu pada peristiwa Fathu Mekah, peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 197. Okey, 197. Okey. Baik. Dari sudut lokasi, kalau ibu-ibu tengok pada muka surat 197 tu, dari sudut lokasi ada satu masjid namanya Masjid Al-Fatah. Masjid ni memang kita tak pernah pergi pun. Percayalah, mana-mana ibu yang pergi umrah, pergi haji, dia takkan singgah dekat sini. Melainkan dia tahu. Pernah berlakunya beberapa peristiwa di tapak kawasan masjid ni, adalah orang singgah. Tapi kalau kita pergi dengan muasasah ke, pergi dengan travel ke, pastinya dia takkan singgah lah. Cuma kita akan singgah dekat lokasi ni untuk makan ada. Selalunya kalau daripada Madinah ke Mekah, selalunya akan berhenti di R&R kan, sama ada tunaikan solat jamak ataupun berhenti makan ataupun ke tandas. Selalunya bas akan diberhenti dekat Wadi Kudai. Wadi Kudai ni di antara yang berhampiran lah dengan kawasan masjid yang dinamakan sebagai Masjid Al-Fatah. Dinamakan Al-Fatah sebab sempena dengan peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Sebab itu dinamakan sebagai Masjid Al-Fatah. Kalau ingat sebelum ni ada berlakunya peristiwa dengan peristiwa dengan Bani Sulaim yang berlaku dalam peristiwa Zaid bin Harithah, pun berlaku di tapak kawasan masjid inilah. Banyaklah peristiwa yang direkodkan berlaku di tapak masjid ini. Tapi yang paling utama sekali
iaitu tempat baginda Nabi SAW telah bermalam bersama dengan 10,000 para sahabat singgah di kawasan ini, dan di tapak masjid inilah menjadi saksi pengislaman Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan waktu itu adalah penguasa pemerintah kota Mekah. Okay, jadinya perkara ni di-highlightkan lah sebab seorang pemerintah, penguasa tanah haram yang sangat berpengaruh akhirnya masuk Islam. Ini benda yang sangat besar lah. Jadi tapak kawasan itu didirikan masjid sebagai satu kenangan sejarah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okey, baik, sekarang kita tengok peristiwa yang kita akan bincang pada pagi ini adalah macam mana Abu Sufyan memeluk Islam. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ada dua peristiwa yang telah berlaku kan, iaitu pakcik Nabi SAW yang dikenali sebagai saya cek balik. Pakcik baginda Nabi SAW yang telah memeluk Islam sebelum itu lagi, iaitu namanya Al-Abbas. Kan Al-Abbas, pakcik Nabi, telah masuk Islam lebih awal. Al-Abbas ni adalah ayah kepada Abdullah bin Abbas yang dikenali sebagai nama Ibnu Abbas. Okey. Jadi Abdullah bin Abbas telah masuk Islam. Okey, jadi ayah dia waktu tu masa peristiwa pembukaan kota Mekah ni, Al-Abbas telah masuk Islam. Lepas Al-Abbas masuk Islam, sepupu baginda Nabi SAW yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith. Al-Harith ni pakcik Nabi kita jangan tertukar. Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini pun pakcik Nabi SAW. Al-Abbas pakcik Nabi. Al-Harith pakcik Nabi. Tapi anak saudara dia, anak dia iaitu sepupu Nabi namanya Abu Sufyan bin Al-Harith pun masuk Islam. Yang sekarang ni kita nak bincang tentang Abu Sufyan bin Harb. Kebetulan nama dia sama. Kebetulan namanya sama tapi orang tak sama. Abu Sufyan bin Al-Harith adalah sepupu Nabi. Manakala Abu Sufyan bin Harb adalah penguasa kota Mekah, bapa mentua Nabi SAW. Siapa anak Abu Sufyan yang bernikah dengan Nabi SAW? Ibu-ibu? Abu Sufyan ni bapa mentua Nabi. Anak dia berkahwin dengan Nabi. Siapa? Siapa boleh jawab? Siapa anak Abu Sufyan berkahwin dengan Nabi ni? Alamak, siapa isteri Nabi yang sepupu tu, Zainab ke Ustaz? Masya Allah. Baru je baca. Allah garap. Siapa? Okey, anak Abu Sufyan berkahwin dengan Nabi ni iaitu namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah Ummu ni. Ramlah binti Sufyan ya. Kita panggil dia Ummu apa? Ummu Habibah Ummu Habibah. Okay, Dia terkenal dengan julukan nama dia Ummu Habibah, tapi nama sebenar dia adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Kalau ibu-ibu dapat anak perempuan, dapat cucu perempuan, bagilah nama Ramlah. Tapi saya percayalah ramai orang tak rasa glamour kan nama Ramlah ni. Tapi Ramlah ni nama princess okay. Nama keluarga-keluarga kerabat lah di zaman Nabi SAW. Sebab itu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah ni ataupun nama sebenar dia Ramlah, iaitu Nabi kata apa? Kalau dia dirikan 12 rakaat solat sunat rawatib, Allah akan bina baginya satu mahligai di dalam syurga Allah. Kenapa Nabi cakap macam tu? Sebab Ummu Habibah ni datang daripada keluarga kaya. Dia adalah bapaknya penguasa Mekah. Tapi bila dia berkahwin dengan Nabi SAW, hidupnya sangat sederhana. Sangat biasa. Jadi Nabi SAW telah memberikan harapan kepada Ramlah ni, kamu jangan khawatir hidup dunia ni sebab kita duduk sementara je. Yang penting sekarang, kalau kamu nak istana ke, nak mahligai di dalam syurga, ini amalan yang kamu kena buat. Iaitu 12 rakaat solat sunat rawatib sehari semalam. Itu antara sebab kenapa hadis tu keluar daripada mulut baginda Nabi SAW. Okey, sekarang kita bincang muka surat 197. Okey, kita tengok Abu Sufyan bin Harb memeluk Islam. Okey, meskipun Rasulullah dan para sahabat berpuasa. Okey, dalam riwayat ni, masa peristiwa Fatu Mekah, Nabi dan para sahabat berpuasa. Tapi dalam peperangan Badar, tak dimaklumkan sama ada para sahabat berpuasa ataupun tidak. Dalam perang Badar kan berlaku dalam bulan Ramadan. Tahun pertama,
yang baginda Nabi dan para sahabat baru berpuasa Ramadan tu tak diberitahu kepada kita sama ada baginda Nabi berpuasa ataupun tidak. Tapi dalam peristiwa Fathu Mekah, ya, Nabi dan para sahabat masih lagi terus berpuasa. Okey, dalam perjalanan mereka ke Mekah tu baginda Nabi tetap berpuasa. Jadinya Nabi dan para sahabat ni dia terus berpuasa dan mereka meneruskan perjalanan sampailah ke Wadi Al-Qudaid. Wadi Al-Qudaid ni kita tak pernah singgah pun. Melainkan kalau daripada Madinah ke Mekah, kita akan singgah R&R dia sahaja. Kalau ibu-ibu yang cakna masa naik bas tu, on the way nak ke Mekah tu dalam keadaan ihram nak buat umrah tu, selalunya bas akan berhenti dekat Wadi Qudaid. Kalau tengok signboard tu dia akan tulis Wadi Qudaid. Itu bukanlah kawasan yang spesifik tempat Nabi berhenti. Tak Dia hanya duduk di dalam daerah Wadi Qudaid lah. Itu kawasan yang lebih kurang kalau nak menuju ke Mekah tu dia lebih kurang hampir tak sampai 2 jam, dalam sejam lebih lagi kalau naik kereta lah nak sampai ke kota Mekah. Kalau ikut pada perjalanan dia, jarak dia lebih kurang dalam 70 kilo lah, lebih kurang. Dia sekitar dalam sehari ataupun 2 hari lagi perjalanan jalan kaki ni nak sampai ke kota Mekah. Itu pengiraan zaman dululah, sebab zaman dulu mereka tidak ada pengiraan tepat dengan kilometer. Mereka akan kira mengikut marhalah. Satu hari satu marhalah. 2 hari 2 marhalah. Kalau perjalanan tu dibenarkan solat jamak, perjalanan itu mesti jaraknya 2 marhalah. Maksudnya perjalanan tu mesti 2 hari. Itu pengiraan zaman dahulu. Okay. Jadinya Wadi Qudaid nak ke Kota Mekah ni dia hampir perjalanan 2 hari lah. Kalau hari ni dia lebih kurang sekitar dalam 70 km lebih. Daripada Wadi Qudaid nak ke Kota Mekah. Nabi SAW sampai dekat situ. Di sana Nabi SAW pun berbuka puasa dengan para sahabat. Setelah selesai, baginda meneruskan perjalanan bersama dengan angkatan tenteranya sehingga tiba di Marra Az-Zahran pada waktu Isyak. Ini kawasan dah hampir dengan Kota Mekah. Dia dah berada di pinggiran Kota Mekah. Okey. Di Marra Az-Zahran ni, baginda memerintahkan 10,000 kan yang ikut Nabi dalam peristiwa ni 10,000 tentera kan. Semuanya Nabi minta nyalakan api. Okey. Dan melantik Umar Khattab sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mengawasinya. Kenapa Nabi SAW minta sahabat-sahabat Nabi ni nyalakan api? Kenapa Nabi minta para sahabat ni datang ni nyalakan api? Kalau ikut logiknya, baik Nabi masuk secara serangan hendap kan? Masuk secara sembunyi-sembunyi, esok terus serang Kota Mekah. Tapi kenapa Nabi malam tu Nabi nyalakan api? Ibu-ibu. Ada yang boleh agak tak? Kenapa Nabi SAW dia nyalakan api pada waktu tersebut? Bila sampai di Marra Az-Zahran ni, Nabi minta 10,000 tentera ni nyalakan api. Tak tahu nak tembak lah Ustaz, tak pernah baca. Nyalakan api semangat membara Ustaz. Minta maaf Okey. Baik. Nabi SAW sengaja nyalakan api ni sebab tujuan Nabi SAW masuk ke Kota Mekah ni bukan untuk berperang. Itu motif yang awal. Ada juga yang jawab sebab sejuk. Ni mesti Kak Intan jawab ni. Dia bukan sejuk. Okey, Nabi SAW ni dia masuk Kota Mekah ni bukan untuk berperang. Dia bukan niat untuk berperang. Kalau Nabi berniat untuk berperang, sudah pasti Nabi akan buat serangan hendap seperti mana yang Nabi pernah buat dalam siri-siri peperangan yang lalu. Tapi dalam peristiwa Fathu Mekah ni, Nabi nak masuk dalam keadaan penghormatan. Okey. Jadi Nabi nyalakan 10,000 unggun api ni semata-mata untuk menggerunkan orang Kota Mekah dengan kedatangan satu kita kata batalion tentera yang sangat ramai waktu itulah. Jadi orang Mekah yang tengok ni orang Mekah gerun. Kenapa orang Mekah gerun? Sebab orang Mekah ni dia bukan bangsa perang, dia adalah bangsa korporat. Yang sebelum-sebelum ni kita pernah tengok semuanya tentera Mekah ni kalah. Dia bergantung harap kepada orang lain sebenarnya. Okay, jadi sebab itulah baginda Nabi SAW menerusi reverse psychology lah. Maka dia buat
nyala api obor sebanyak 10,000 tentera ni adalah untuk menggerunkan orang-orang Mekah. Dan misi Nabi SAW ni adalah berjaya. Okay. Oh, bonda mudah. Okay. Baik. Sorry. Okay. Jadinya, misi yang Nabi buat ni berjaya. Kenapa? Sebab kebetulan, ibu tengok kat situ. Kebetulan Abu Sufyan yang dia ni tahu Nabi SAW tak maafkan dia. Kan kita belajar peringkat awal hari itu kan, bila Abu Sufyan daripada Mekah pergi ke Madinah nak bercakap dengan Nabi, Nabi tak layan. Dan Nabi telah batalkan perjanjian Hudaibiyah antara Madinah dan juga Mekah. Jadi Abu Sufyan ni setiap malam bermula daripada tarikh tu, dia akan keluar daripada rumah dia dan dia akan buat rondaan di pinggiran kota Mekah. Dia akan buat rondaan setiap malam. Kenapa dia buat rondaan? Sebab dia nak tahu adakah kedatangan tentera Islam Madinah tu dah sampai ke belum. Jadinya Nabi SAW waktu sampai ni Nabi nyalakan api. Dan berjayalah misi itu menyebabkan Abu Sufyan ni rasa gerun dengan kedatangan baginda Nabi SAW. Cuba bayangkan, waktu malam gelap gelita ni, tiba-tiba ada orang nyalakan api seramai 10,000 tentera. 10,000. Kalau 100 orang bawa unggun api pun kita rasa macam besar. Apatah lagi kalau bawa 10,000 unggun api. Kita boleh bayangkan kan? Tengah-tengah gelap gelita di padang pasir ni tiba-tiba ada 10,000. Sudah tentulah dia akan nampak satu bilangan yang sangat ramai, sangat banyak waktu tu. Jadinya apa yang Nabi SAW buat berjaya dan menjadi asbab Abu Sufyan masuk Islam. Okay, itu motif Nabi SAW buat penyalaan api tersebut. Sebab dia bukan masuk untuk berperang. Kenapa? Sebab itu adalah tanah haram. Okay, Nabi memuliakan tanah haram Mekah ni, Nabi tak nak ada penumpahan darah. Tapi ibu-ibu tahu tak, sebenarnya waktu itu Allah telah halalkan tanah haram. Tanah haram ni Allah Ta'ala telah halalkan untuk baginda Nabi SAW secara khusus. Bermula daripada waktu subuh sampailah asar pada hari pembukaan kota Mekah. Waktu tu Nabi SAW dibenarkan untuk berperang di tanah haram. Allah Ta'ala menghalalkan. Dalilnya apa? Allah Ta'ala sebut apa? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Surah Al-Balad ayat kedua tu. Allah kata wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau kami halalkan di tanah haram ini. Nabi dibenarkan, diberi kebenaran dan keizinan oleh Allah untuk berperang di tanah haram. Tapi Nabi tetap muliakan tanah haram. Nabi menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dia untuk kontrol tak berlakunya peperangan di tanah yang mulia. Okey, itu antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, tengok Okey, pada saat itu Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa, ini pembesar-pembesar Quraisy lah ni. Kita kata taiko-taiko Mekah ni. Mereka sedang keluar ke pinggiran Mekah untuk menyiasat dan mengintip. Dia keluar. Sebab rata-rata mereka ni gerun, tengah takut. Takut ada serangan daripada kota Madinah. Okay. Kat sini kita dah boleh fikir secara logiknya, secara rasionalnya. Kalau orang Mekah ni adalah bangsa perang, sepatutnya dia steady je. Dia dah siapkan batalion-batalion tentera dia. Dia macam Rom lah. Tapi tak berlaku. Yang keluar bukan tentera. Yang keluar adalah pembesar Mekah. Ini adalah sebagai satu dalil yang mana bangsa Mekah ni dia bukan bangsa berperang. Okay, dia adalah bangsa korporat, orang yang berniaga sahaja. Duk kira duit je, duk berdagang sahaja. Jadi sebab itu bila ada isu ni timbul, yang paling gerun sekali, yang paling takut sekali adalah pembesar dia. Okay, pembesar. Kenapa pembesar yang paling takut? Sebab pembesar ni dia tahu dia ada pengaruh. Dan dia tak nak orang kota Mekah ni akan rasa terancam di bawah pemerintahan mereka. Macam kita sendirilah. Bila naik seorang pemerintah, kemudian pemerintah ni sejak dia mentadbir negara, banyak aja musuh yang nak berperang dengan kita. Sudah tentulah kita sebagai rakyat akan rasa apa? Pemerintah ni tak bagus lah. Sebabkan dia jadi penguasa, kita ni seringkali tak rasa aman, tak rasa tenteram. Jadi Abu Sufyan, dia ambil rasa tanggungjawab tu, dia tak nak rakyat Mekah ni rasa terancam. Sebab itulah dia sendiri yang keluar dan dia sendiri yang buat rondaan di pinggiran kota Mekah pada setiap malam. Kalau dia bertemu dengan baginda Nabi SAW, dia nak buat satu kita kata
negotiate dengan baginda Nabi lah, nak berbincang lagi dengan baginda Nabi SAW. Jadi malam tu kebetulan dia bertemu dengan baginda Nabi SAW. Okey, akhirnya mereka tiba di Marra' Zahran dan tertanya-tanya tentang kemah-kemah dan unggun api yang terang benderang daripada jauh. Sangka mereka Khuza'ah yang ingin membalas serangan. Khuza'ah ni siapa? Ingat tak? Sebelum berlaku peristiwa ni, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah telah berperang. Bani Bakar duduk di bawah kita kata sekutu Quraisy. Bani Khuza'ah duduk di bawah sekutu Madinah. Jadinya Bani Bakar ni telah membunuh Bani Khuza'ah. Jadi bagi orang-orang Mekah diingat kemah-kemah dan unggun-unggun api itu adalah datang daripada Bani Khuza'ah yang ingin membalas dendam kepada Bani Bakar. Itu maksud dia. Okay. Alright. Kemudian kita tengok lagi. Ketika ketiga-tiga mereka berbual, siapa mereka bertiga ni? Abu Sufyan, yang pembesar-pembesar Quraisy tadi, Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budai bin Warqa' tadi tu. Dia berbincang antara dia, berbual-bual. Al-Abbas terserempak dengan mereka yang kebetulan sedang mencari seseorang yang boleh memberitahu bangsa Quraisy agar cepat-cepat keluar minta perlindungan Rasulullah sebelum baginda memasuki kota Mekah. Al-Abbas ni pakcik Nabi kan? Kebetulan Al-Abbas ni tengah mencari-cari siapa orang Mekah yang ada dekat pinggiran tu, nak maklumkan. Cuba sampaikan berita ni kepada orang Mekah sebab baginda Nabi SAW sedang menuju ke kota Mekah. Okay, nak batalkan perjanjian dan nak menawan kota Mekah. Okay, maka kebetulan tu Al-Abbas bertembung dengan penguasa Mekah, Abu Sufyan bin Harb. Maka Al-Abbas telah pujuk Abu Sufyan bin Harb agar bertemu dengan Nabi SAW. Setelah bertemu Rasulullah, akhirnya Abu Sufyan bin Harb memeluk Islam. Abu Sufyan kan tadi dia memang beria-ia nak jumpa dengan Nabi. Kalau boleh dia nak nego lagi dengan Nabi SAW. Kan? Sebab itu dia sendiri yang ambil tanggungjawab untuk keluar dan nak buat kita kata kawalan di kota Mekah sendiri. Sebab dia memang nak jumpa Nabi, nak berbincang dengan Nabi. Jadi kebetulan Nabi pun ada, maka dia sendiri berjumpa dan dia sendiri memeluk Islam. Okey, tengok ini antara teknik dakwah Nabi. Tengok Nabi kata apa? Demi menghargai Abu Sufyan, Rasulullah pun bersabda, sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Sesiapa yang mengunci pintu rumahnya, maka dia akan selamat. Dan sesiapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia akan selamat. Okey, saya nak tanya pada ibu-ibu. Kenapa Nabi kata masuk rumah Abu Sufyan, dia akan selamat? Kenapa Nabi sebut perkataan tu? Kat sini saya dah tulis dah clue dia. Sebab nak menghargai Abu Sufyan. Okey. Siapa yang boleh jawab? Kenapa Nabi sebut? Ada 3 tempat yang dia akan selamat. Duduk dekat rumah dia, duduk kat Masjidil Haram dan juga duduk di rumah Abu Sufyan. Kata Rasulullah dah terima dia, dah tak marah dah. Okey, Nabi tak marah dia. Okey, lagi. Terima kasih Kak Zrina. Lagi? Siapa nak cuba lagi? Kenapa Nabi highlight rumah Abu Sufyan tu? Alamak, selamat. Okey, lagi. Okey, saya bagi jawapan dia macam ni. Jawapannya dekat sini, inilah menunjukkan kepada akhlak Nabi SAW. Nabi ni duduk kat kawasan orang, Nabi tak main langgar je. Nabi tak main langgar, tapi Nabi mengiktiraf Abu Sufyan sebagai pemerintah. Okey, Nabi menghormati Abu Sufyan sebagai pemerintah. Sebab itu Nabi declare, kamu masuk Masjidil Haram, selamat. Kami tak akan serang orang dalam Masjidil Haram. Siapa yang duduk dalam rumah, selamat. Kami tak akan serang orang dalam rumah. Sebab apa? Kalau dia duduk dalam rumah, kunci pintu, artinya dia tak nak berperang. Jadi orang macam tu kami tak kacau. Orang yang nak bertelaga, ya kami bertelaga. Tapi kalau orang yang tak nak bertelaga, kami akan selamatkan. Ini sebagai satu jaminan lah. Dalam masa sama, Nabi ni dia kontrol. Okay, kita istilahkan hari ni sebagai risk management lah, pengurusan risiko kan. Jadi salah satu cara Nabi nak kurangkan risiko dalam peperangan ni, Nabi berikan galakan semua orang duduk dalam rumah, maka tidak akan ada gangguan. Dan satu lagi, Nabi memberi penghormatan kepada Abu Sufyan sebagai pemerintah. Iaitu Nabi hormati dia dengan kata apa?
siapa duduk rumah Abu Sufyan, berlindung di rumah penguasa kamu, kami takkan ganggu, kami takkan kacau. Ini antara cara baginda Nabi SAW menghormati penguasa. Saya nak bagi contoh macam ni. Kalau kita bekerja, kadang-kadang yang junior-junior ni dia memang bijak. Dan dia ni kadang-kadang bersungguh-sungguh. Dia ada semangat yang berkobar-kobar kan. Tapi bila dia masuk dalam satu kumpulan ni yang ada senior-senior dalam pekerjaan, selalunya yang junior ni dia main langgar je. Boleh jadi dalam pasukan ni dia ada tradisi, dalam pasukan ni dia ada seniority, macam-macam kan. Kita tak boleh mengikut akal kita saja. Kita kena memberikan penghormatan. Sebab apa? Dengan cara baginda Nabi hormat Abu Sufyan, automatik Abu Sufyan akan hormat Nabi dan dia akan patuh dengan arahan Nabi. Contoh kalau ada seorang junior ni, dia memang betul-betul bijak, memang brilliant idea dia. Dia masuk dalam pasukan, dia pun bagi cadangan dan dia langgar semua senior dia. Senior tolak tak pandangan dia? Mesti tolak. Kamu bijak macam mana pun, kamu tak hormat saya, minta maaf, saya takkan dengar cakap awak. Tapi bila seorang junior, dia masuk dengan rasa humble, dia hormati senior dia, lalu dia bagi pandangan dia yang brilliant, bila seorang senior tu rasa dia dihormati, datang seorang junior yang bijak, mesti junior ni akan dihormati dan dihargai. Dan itulah cara baginda Nabi SAW mendidik kita melalui perbuatan Nabi ni. Sebab itu Nabi dia masuk kota Mekah, dia tak langgar. Walaupun Nabi ada hak, walaupun Nabi ni dia akan masuk dan dia jadi penguasa baru, tapi Nabi masuk dalam keadaan Nabi menghormati Abu Sufyan sebagai pemerintah. Okay? Automatik Abu Sufyan akan hormati Nabi. Bila rakyat Mekah tengok Abu Sufyan sendiri hormati Nabi, secara automatik orang Mekah pun akan hormati baginda Nabi SAW. Sebab itu Nabi bila dia hargai Abu Sufyan ni, appreciate Nabi pada Abu Sufyan ni, iaitu dengan kata, siapa yang duduk rumah Abu Sufyan, maka dia akan dilindungi. Abu Sufyan bila dengar tu dia rasa apa? Dia rasa dia dihormati. Walaupun hakikatnya waktu itu dia sebenarnya telah jawatannya telah digantikan dengan baginda Nabi SAW. Ini cara Nabi SAW. Betul. Kira lebih kurang politik lah. Cara politik kan. Orang berpolitik pun macam tu juga. Bila datangnya generasi baru, main langgar je yang generasi lama, orang generasi lama takkan sukalah. Jadi dia masuk generasi baru ni mesti dengan kebijaksanaan. Orang yang generasi baru sokong dia, orang generasi lama pun sokong dia. Yang inilah namanya politik kan. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okay, sebab itu politik ni dia mesti ada PR kan, public relation yang sangat baik. Okay. Alright, betul. Nabi hanya berperang dengan orang yang nak berperang saja. Kalau orang duduk dalam rumah tak kacau, tak berperang, Nabi tak ganggu. Itu sebagai satu cara Nabi kontrol risiko dalam peristiwa tersebut. Okey, baik. Kemudian kita tengok bila Abu Sufyan dah masuk Islam tu sebenarnya ini adalah kemenangan dah. Sebab zaman dahulu bila raja bertukar agama, automatik rakyat akan bertukar agama. Automatik. Okey. Jadinya Abu Sufyan dah masuk Islam, sebenarnya itu dah menjadi kemenangan dah. Tapi Nabi SAW masih lagi tak selesa dengan keputusan tu. Dia masih lagi nak meneruskan lagi sampailah ke peringkat akhir. Okey, apa yang berlaku? Saya minta maaf Okey, kemudian tiba di Zutua. Okey, Zutua ni kat mana ibu-ibu? Zutua ni adalah satu lokasi yang berhampiran dengan Masjid Aisyah, iaitu Masjid Tan'im. Selalu kan kita tengok ada satu miqat di kota Mekah ni. Tempat miqat yang paling hampir dengan kota Mekah adalah Masjid Tan'im ataupun kita kata Masjid Aisyah. Ya, itu adalah tempat miqat yang paling dekat. Orang Mekah kalau nak bermiqat dekat situlah. Berhampiran dengan Masjid Aisyah ni ada satu tempat namanya Zutua. Zutua ni ada satu perigi sebenarnya. Kalau ibu-ibu ingat lagi kita pernah bincang dalam peristiwa Umrah Al-Qadha. Nabi SAW daripada Mekah Nabi SAW nak masuk ke kota Nabi daripada Madinah nak buat umrah sampai ke kota Mekah tu, Nabi sampai di Zutua dan Nabi akan bermalam satu malam dan Nabi akan mandi terlebih dahulu. Dan ini pun berlaku dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, Nabi masuk dan Nabi akan mandi terdahulu di Zutua ni.
Okay, Nabi akan mandi. Kenapa Nabi mandi? Sebab Nabi ingin segarkan badan. Cuba bayangkan, Madinah ke Mekah ni perjalanan hampir 500 km lebih. Jadi dengan perjalanan yang jauh tu sangat meletihkan dan sangat memenatkan. Jadi Nabi tak nak melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ni dalam rasa letih, dalam rasa tak bersungguh-sungguh. Jadi Nabi perlu berehat dan Nabi perlu segarkan badan dia. Jadi Nabi akan mandi di Zutuwa. Sekarang ni perlu ke kita mandi dekat situ? Tak perlulah. Tapi kita ambil satu sunnah daripada Nabi SAW, iaitu menyegarkan badan sebelum melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Saya selalu pesan kalau jemaah yang saya bawa, misalnya kalau kita sampai ke Mekah, lebih-lebih lagi kalau kita daripada KLIA, naik kapal terbang sampai Jeddah, Jeddah nak masuk kota Mekah, kita akan rasa sangat-sangat meletihkan. Betul kan? Sangat-sangat meletihkan perjalanan tu. Jadi sampai ke hotel, selalu saya pesan kepada jemaah, rehat dulu, tidur dulu dan mandi dahulu. Tapi kebanyakan jemaah tak nak ikut lah. Sebab rata-ratanya kita ni rasa bimbang dengan dalam keadaan ihram. Kita selalu teringat pantang larang ihram ni kan. Akhirnya kita ambil keputusan apa? Malam tu juga kita sampai, malam tu juga saya nak buat umrah. Jadi dia naik, check in hotel, turun terus buat umrah. Tapi selalu saya pesan, kalau saya bawa lah. Kalau saya bawa, selalunya saya akan pesan pada jemaah ni, kita masuk hotel, kita akan berehat dan kalau boleh saya galakkan untuk buat umrah pada hari esok. Selalu saya galakkan, buat umrah pada hari esok. Lepas kita solat subuh, sarapan, terus buat umrah. Sebab waktu duha tu waktu yang agak lapang di kota Mekah lah, di dalam Masjidil Haram. Kebiasaannya lah. Tapi itulah jemaah-jemaah takut. Saya tidur ni saya takut nanti saya terlanggar pantang larang. Saya mandi ni saya takut nanti saya gugur rambut, nanti terlanggar. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Jadinya ibu-ibu, kalau ibu-ibu lepas ni pergi haji, pergi umrah, sampai je hotel, tak kisahlah daripada KLIA ke ataupun daripada Madinah, sampai je Mekah, masuk hotel. Kalau mutawif kata nak buat umrah esok, buatlah esok. Kalau mutawif kata malam ni kita buat umrah, masuk hotel, rehat dahulu dan mandi terlebih dahulu. Mandi sebelum turun nak buat umrah tu, mandi dulu. Kita niatkan ini sebahagian daripada sunnah Nabi dan kita nak segarkan badan kita supaya waktu kita buat umrah tu kita rasa betul-betul fresh. Betul-betul kita rasa khusyuk nak buat ibadah umrah. Okey, ini antara nasihat saya lah kepada semua. Sebab rata-rata bila sampai sana tu dia macam tak boleh nak, kita dah bagi kursus ni, dah mengajar ni, tapi masing-masing rasa macam tak boleh ni sebab saya dalam keadaan ihram. Dia selalu jadi macam itulah. Tapi kalau kita tengok dari riwayat ni, itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, jadinya Zutuwa ni kawasan kita kata border antara tanah halal dan juga tanah haram. Sebab dia berhampiran dengan Masjid Tan'im kan. Masjid Tan'im ni border antara tanah halal dan tanah haram. Jadi sampai dekat Zutuwa ni, terus baginda Nabi SAW ni akan tundukkan kepala Nabi dan sebagai tanda tawaduk Nabi kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Nabi tak masuk sebagai seorang pemerintah. Selalunya orang kalau menang dalam peperangan, dia akan masuk dalam keadaan gah. Dia akan mendabik dada. Mendadalah masuk dalam keadaan dia rasa, ni milik saya, ni jajahan saya, ni kuasa saya. Tapi tidak pada Nabi SAW. Nabi masuk dalam kota Mekah itu dengan rasa kerendahan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi masuk dalam tundukkan kepala. Sedangkan Nabi adalah penguasa baru. Bayangkan raja dah duduk bawah Nabi. Penguasa Mekah, Abu Sufyan duduk bawah Nabi. Secara kita kata automatiknya sebenarnya Nabi lah pemerintah baru kan. Tapi Nabi masuk dengan penuh tawaduk, kerendahan hatinya. Bukan rasa bermegah, bukan rasa gah. Okay? Itu Nabi SAW. Okay. Sebenarnya benda ni bukan sahaja di kota Mekah. Tapi mana-mana pemerintah, bila dia memegang satu jawatan, kita kena ingat, jawatan yang kita pegang tu bukan untuk kita bermegah. Tetapi jawatan itu adalah amanah. Okay? Jawatan bukan benda untuk kita banggakan. Tetapi jawatan itu sebagai bebanan. Ini benda yang semua pemerintah kena ingat. Semua penguasa kena ingat. Dan semua leader kena ingat. Okay? Jawatan ni bukan kemegahan. Dia adalah amanah. Jawatan ni bukan suatu kebanggaan. Tetapi dia adalah beban kepada setiap penguasa.
Jadi Nabi tunjukkan kepada kita waktu Nabi masuk kota Mekah ni dengan penuh kerendahan. Tawaduknya Nabi SAW kepada mana-mana, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita penguasa, kalau kita ketua dalam satu kumpulan, dalam satu jabatan, dalam satu unit atau apa sahaja, itu bukan satu tiket untuk kita rasa gah, berkuasa dan segalanya. Tapi itu adalah sebagai satu amanah dan juga beban yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita di hari akhirat. Okey. Lalu Nabi SAW pun masuk. Bila Nabi masuk, Nabi membahagikan tentera Islam kepada beberapa kumpulan yang ditugaskan untuk memasuki dan menawan Mekah dari arah-arah tertentu. Okey. Kalau kita tengok Nabi SAW ni, dia dah masuk kota Mekah, Nabi pecahkan para sahabat ni dalam beberapa kumpulan. Okay, ada tentera berkuda, ada tentera berjalan kaki dan sebagainya lah. Dan Nabi akan masuk dari pelbagai arah. Okay, dan Nabi akan berhimpun dengan para sahabat semula di Bukit Safa. Tempat kita buat sa'i tu, dekat situlah Nabi SAW akan berhimpun semula. Kenapa Nabi buat macam ni, ibu-ibu? Tujuan dia adalah sebagai salah satu cara dan sebagai salah satu kita kata simbolik Nabi masuk kota Mekah ni dalam bentuk Nabi menawan. Tapi Nabi tak nak nampak macam kita ni berperang. Nabi tak nak nampak macam Nabi ni menguasai kota Mekah. Sebab itu kita panggil Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tapi Nabi masuk dalam semua penjuru, artinya semua penjuru tu dah duduk di bawah tawanan baginda Nabi SAW. Sebab itu dalam salah satu arah yang sahabat-sahabat Nabi masuk, ada beberapa peperangan berlaku. Ada kalangan orang Mekah yang tak puas hati dan dia mempertahankan kota Mekah lah, iaitu tempat yang dilalui oleh Khalid bin Al-Walid. Dekat situ berlakunya ada peperangan. Beberapa orang sajalah, ada bukan ramai-ramai. Tapi kebanyakan orang Mekah semuanya menerima kedatangan baginda Nabi SAW. Okey, baik, kita tengok. Pertama, pasukan Khalid sebagai sayap kanan bersama dengan kabilah Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzainah, Juhainah dan lain-lain ditugaskan masuk ke Mekah melalui selatan. Okey, tempat yang Khalid Al-Walid ni masuk ditanda dengan Masjid Khalid Al-Walid. Okey, ibu-ibu tengok muka surat 199. Okey, Masjid Khalid Al-Walid 199. Kalau ibu-ibu tengok dekat situ ditandakan satu masjid, namanya Masjid Khalid Al-Walid. Masjid Khalid Al-Walid ni adalah tempat Khalid pacakkan bendera dia. Pasukan Khalid dikatakan memasuki Mekah ketika peristiwa Fathu Mekah daripada Al-Laith melalui Jarwal. Kalau kita memang familiar dengan nama-nama tempat, nama-nama jalan dekat kota Mekah ni, kita akan nampak kawasan ni. Okay? Maka masjid ni menjadi saksi tempat Khalid memacakkan benderanya. Nabi suruh masuk arah selatan kan? Jadi dia masuk arah selatan, berlaku beberapa peperangan dekat situ, lepas dia dah berjaya, dia pacakkan bendera. Artinya kawasan selatan ni kami dah tawat. Itu tanda dah. Jadi tempat yang Khalid pacakkan bendera ni telah didirikan masjid. Sebab itu kalau ibu-ibu tahu masjid ni sangat hampir dengan Masjidil Haram. Okay? Masjid ini masih lagi wujud sehingga sekarang dengan binaan yang baru di kawasan Bab Bari'ur Risam, iaitu Harra Al-Bab di Jalan Khalid Al-Walid. Ini saya tak boleh nak bayangkan pada ibu-ibu lah, tapi kalau ibu-ibu familiar dengan kawasan ni, ibu-ibu akan tahu kat mana kawasan masjid tersebut. Okay, sebab selalunya orang Malaysia ni dia duduk dekat sofa je. Sofa dekat Menara Jam. Kalau jauh sikit Misfalah ataupun dekat Ajiat. Jadi susah saya nak explain dekat mana masjid ni. Tapi masjid ni masih lagi ada sampai hari ni. Di situlah tempat Khalid Al-Walid masuk kota Mekah dan dipacakkan bendera dia selepas dia menang dalam peperangan. Ada pertumpahan darah dekat sini. Okey, kedua, Nabi SAW telah berpesan, apabila ada orang Quraisy ingin menghalangmu, maka kamu boleh menentang mereka sehingga kamu bertemu denganku di Bukit Safa. Ini Nabi izinkan sahabat-sahabat Nabi untuk berperang. Sebab apa? Sebab wa anta hillun bihadzal balad. Allah Taala telah halalkan tanah haram Mekah menjadi tanah halal sementara, hanya tempoh setengah hari. Daripada subuh sampai ke asar. Jadi sebab itu Nabi izinkan para sahabat untuk pertahankan, boleh berperang pada waktu tersebut. Okey. Kedua, pasukan Az-Zubair bin Al-Awwam sebagai sayap kiri yang membawa bendera Rasulullah akan memasuki Mekah melalui utara, iaitu di Kadak. Ini pun susah sangat nak explain. Ada satu tempat namanya Kadak.
dan dia memacakkan bendera Rasulullah di hujun. Az-Zubair diperintahkan agar menunggu di sana sehinggalah baginda Nabi SAW tiba. Okey. Kita tengok, sebelum kita tengok yang anekdot tu, tengok Masjid Kuching. Masjid Kuching ni dah tak ada dah. Ni antara masjid yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia kan. Masjid Kuching. Okey, Masjid Kuching. Tengok Masjid Kuching ni dikenali sebagai Masjid Kuching dalam kalangan jemaah Malaysia tanpa diketahui kenapa dinamakan seperti itu. Saya masa mula-mula tak pernah sampai Kota Mekah. Saya selalu dengar orang Malaysia yang balik pada haji, umrah ni, khususnya haji lah. Kalau umrah dia tak pergi ke Masjid Kuching ni. Dia akan cerita pasal Masjid Kuching ni. Selalu cerita pasal Masjid Kuching. Masjid Kuching. Saya duk fikir Masjid Kuching ni dekat mana ni? Tapi tak ada rezeki untuk saya. Kali pertama saya sampai Kota Mekah, saya tak pernah jumpa Masjid Kuching. Sebab zaman saya sampai tu Masjid Kuching telah dirobohkan. Jadi saya tak pernah jumpa Masjid Kuching lah. Tapi maklumlah kalangan orang Mekah tempat Masjid Kuching tu. Okey. Hakikatnya menurut Al-Bukhari, di tapak masjid inilah Nabi SAW telah mengarahkan supaya benderanya dipacakkan di hujun melalui kadak. Sebuah kubah telah dibina di situ sebagai tanda. Oleh sebab itu dia diberi nama Masjid Ar-Rayah. Nama sebenar dia dalam kalangan orang Mekah adalah Ar-Rayah. Ar-Rayah ni maksudnya bendera. Okey, bukan Masjid Kuching. Masjid Kuching ni orang Malaysia je panggil. Tapi orang Mekah panggil Masjid Ar-Rayah. Okey, iaitu masjid bendera. Tempat Nabi perintahkan kepada Zubair Al-Awwam pacakkan bendera Nabi dekat tapak tu. Okey. Lokasi masjid ni terletak di Mudda'a, atas Mekah di Jalan Ghazah, kira-kira 550 daripada Kaabah. Asalnya Abdullah bin Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas ialah orang pertama yang memulakan masjid di sini, namun binaannya telah diperbaharui semula. Okey. Alright, itu sejarah Masjid Kuching. Kuching tu datang daripada mana? Wallahu a'lam, tak tahu kenapa dinamakan Kuching. Tapi asalnya dia adalah Masjid Ar-Rayah. Kalau ibu-ibu yang pernah sampai, pernah tengok masjid tu, kalau jemaah haji yang duduk dekat maktab-maktab dia, lokasi hotel dia berhampiran dengan Masjid Kuching tu, itu adalah salah satu tempat Nabi telah pacakkan bendera dia pada peristiwa Fatu Makkah. Okey, dapat sesuatu ibu-ibu? Boleh? Alright, kita tengok Nabi SAW tidak mungkiri janji. Ini satu perkara akhlak Nabi. Okey, yang saya bawakan riwayat ni ibu-ibu, ini adalah peristiwa dalam perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa Hudaibiyah ni tahun ke-6 Hijrah kan? Lama dah. Ingat tak? Masa Nabi SAW tunggu masa Nabi SAW tunggu Osman bin Affan sebagai utusan Nabi berbincang dengan orang Mekah tu, masa Nabi nak buat umrah tu, Osman bin Affan tak balik-balik. Lalu orang Mekah hantar Suhail untuk buat perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi SAW. Okay. Waktu tu, Nabi SAW ni dia sangat berpegang pada janji dia. Tengok apa yang Nabi buat. Benarlah iman tidak dapat diwarisi maupun diwarisi. Biarpun Suhail bin Amru adalah wakil Quraisy yang mengikat perjanjian Hudaibiyah bersama dengan Nabi, namun anaknya Abu Jandal tidak sekali-kali menyebelahi ayahnya. Abu Jandal ni sepupu Nabi. Abu Jandal ni adalah sahabat Nabi. Suhail ni bapa Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal Islam, Suhail tak Islam. Okay. Suhail ni wakil utusan Quraisy yang ikat perjanjian dengan Nabi. Abu Jandal Islam, beriman dengan Nabi SAW. Dia tak sama dengan ayah dia. Okay, apa yang berlaku? Selepas perjanjian Hudaibiyah ni ditemeterai, Abu Jandal telah datang dari Mekah kepada Nabi untuk peluk Islam. Abu Jandal ni datang ke Hudaibiyah ni untuk jumpa dengan Nabi nak masuk Islam. Namun disebabkan syarat perjanjian telah menghalang sesiapa sahaja kaum Quraisy yang datang kepada Nabi, maka hendaklah dipulangkan mereka itu kepada Mekah. Maka kehadiran Abu Jandal terpaksa ditolak baik oleh Rasulullah. Ibu-ibu faham tak maksud dia? Maksud dia, waktu Nabi dah ikat perjanjian dengan Suhail ni, dengan orang Mekah, Abu Jandal ni datang daripada Mekah nak masuk Islam. Dan Nabi terima pengislaman dia. Cuma Nabi kata apa? Abu Jandal, kamu tak boleh ikut aku. Kamu kena balik semula ke Quraisy, ke Mekah. Sebab apa? Ini adalah perjanjian aku dengan Mekah.
Nabi terikat dengan perjanjian Hudaibiyah kan, yang kita kata perjanjian berat sebelah tu. Jadi Nabi kata apa? Aku minta maaf. Kamu tak boleh ikut aku. Sebab orang Mekah yang beriman, dia tak boleh ikut Nabi. Dia mesti duduk kat kota Mekah. Tapi kalau orang Madinah yang nak jadi musyrikin, dia boleh ikut orang Mekah. Itulah perjanjian yang tak adil tu. Jadi Abu Jandal ni dia sedih dengan apa yang Nabi SAW sebut. Tapi Nabi tak ada pilihan kerana itulah perjanjian dia. Itulah Nabi punya prinsip dia. Apa yang Nabi janji, Nabi tak akan mungkiri. Nabi tak akan lacurkan perjanjian tersebut dengan kepentingan-kepentingan Nabi. Okay, jadi Nabi kata tak apa Abu Jandal. Kamu balik ke kota Mekah terus dengan pengislaman kamu. Okey, Nabi SAW menegaskan kami sekali-kali tidak akan memungkiri janji. Akhirnya Abu Jandal dibawa pulang semula ke Mekah oleh ayahnya. Dalam keadaan beliau diseret dan dipukul oleh ayahnya. Sempat Abu Jandal menjerit sepenuh hati meminta simpati, wahai kaum muslimin, adakah kamu mahu melihat kaum musyrikin mengganggu agamaku? Melihat keadaan Abu Jandal, Nabi SAW pun bersabda, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan hitunglah sesungguhnya Allah telah sediakan jalan keluar bagimu dan mereka bersamamu dari kalangan golongan yang lemah. Adapun kami telah memeterai perjanjian kami dengan kaum musyrikin, maka kami berikan apa yang dijanjikan. Oleh yang demikian, kami berpegang pada janji Allah dan kami tidak akan mengkhianati perjanjian dengan mereka. Kalau ikut hati Nabi ni, nak sahaja Nabi selamatkan Abu Jandal. Sebab Abu Jandal tu diseret daripada Hudaibiyah ke kota Mekah. Jauh kan ibu-ibu? Lebih kurang dalam 15 km kan? Daripada Hudaibiyah sampai ke kota Mekah, 15 km. Diseret. Dan sambil tu dipukul oleh ayah dia. Kita sendiri lalu dekat jalan Hudaibiyah tu, kita tengok macam mana jalan berpasir dan berbatu. Kalau tak berbatu pun, jalan berpasir, pasir tu panas. Sangat panas. Cuba ibu-ibu pergi main padang pasir, tengah-tengah panas, sangat panas. Apatah lagi kalau dia berbatu kan, ada batu-batu kerikil tu. Macam itulah Abu Jandal ni diseret dan dipukul oleh ayahnya. Dan Abu Jandal ni minta simpati Nabi. Tapi Nabi bukan tak nak tolong, tapi Nabi terikat dengan perjanjian. Punyalah berpegang pada janji Nabi kepada perjanjian Hudaibiyah. Tapi orang Quraisy sendiri melanggar perjanjian tersebut. Dan akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Jadi akhlak dekat sini yang kita belajar adalah akhlak berpegang pada janji. Dia tidak ada istilah, kita kata apa? Matlamat menghalalkan cara. Tak ada. Kalau ikutkan Nabi ni, logiknya Nabi selamatkan Abu Jandal. Perjanjian memang perjanjian, tapi kamu buat macam ni tak patut. Saya kena selamatkan sahabat saya. Patutnya macam itulah fikiran kita kan. Tapi tidak. Nabi SAW tak jadikan matlamat itu menghalalkan cara. Berjanji tetap berjanji. Dan ini adalah akhlak yang mesti diikuti oleh baginda Nabi SAW. Yang dilakukan oleh baginda Nabi ni diikuti oleh kita semua. Okay? Baik, itu antara perkara yang kita belajar daripada peristiwa. Okay, baik. Kita tengok lagi. Yang ketiga, pasukan ketiga. Pasukan pertama tadi Khalid Al-Walid. Pasukan kedua Zubair bin Al-Awwam. Pasukan ketiga adalah daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bersama-sama dengan tentera infanteri. Ini tentera berjalan kaki. Abu Hurairah, minta maaf. Abu Ubaidah ni adalah tentera berjalan kaki. Dia masuk kota Mekah dengan berjalan kaki. Tanpa perisai masuk kota Mekah melalui tengah-tengah lembah sehingga bertemu dengan Nabi di sana. Kenapa dia ikut jalan tengah? Sebab biar orang Mekah tengok yang mana Abu Ubaidah ni masuk kota Mekah ni tanpa senjata dan mereka masuk bukan dengan kuda. Tapi dengan berjalan kaki. Macam satu perarakan lah. Masuk ke kota Mekah ni dengan tak ada apa-apa senjata. Dia masuk dengan keamanan. Punyalah bijaksana Nabi ni. Nabi dah susun dah. Semua tentera-tentera dia masuk kota Mekah ni dengan cara yang paling efisien. Okay. Tentera berkuda Khalid, tentera berkuda Az-Zubair bin Awam, dua-dua ni pakar berkuda. Zubair dengan Khalid ni memang tentera berkuda. Sebab itu dalam perang Badar, salah satu daripada tentera berkuda Nabi adalah Zubair bin Al-Awwam. Jadi tentera berkuda ni masuk daripada utara, masuk daripada selatan. Tapi untuk yang lalu jalan tengah ni adalah tentera infanteri yang tak ada senjata, yang hanya berjalan kaki. Jadi orang Mekah tengok, automatik orang Mekah akan rasa kagum lah. Ni adalah untuk menawan hati orang Mekah. Ini cara Nabi SAW tawan hati orang Mekah. Okey. Baik, kemudian semua pasukan bergerak mengikut arah yang ditugaskan.
Kesemuanya berjalan seperti yang dirancang melainkan pasukan Khalid yang menghadapi pertempuran. Ada berlaku peperangan. 2 orang tentera muslimin syahid iaitu Qurs bin Jabil Al-Fihri. Qurs bin Jabil ni adalah ketua kabilah Bani Fihr. Okay? Dan seorang lagi namanya Khunais bin Khalid bin Rabi'ah. Manakala di pihak tentera musyrikin Quraisy, 12 orang telah terbunuh. Ini angka yang paling sedikit. 12 orang saja. Yang 12 orang ni lah yang tak berpihak kepada baginda Nabi SAW, tak berpihak kepada ni, dan dia menentang Nabi SAW. Jadi 12 orang ni lah yang berperang. Biarpun begitu, serangan-serangan musuh berjaya dipatahkan sehingga pasukan Khalid akhirnya bertemu dengan Rasulullah di Bukit Safa seperti yang dirancang. Ini tempat kita laksanakan ibadah sa'i. Saya minta maaf. Okey, Mekah ditawan. Akhirnya, keseluruhan Mekah berjaya ditawan. Nabi SAW mula bergerak memasuki Masjidil Haram dan menuju ke Hajarul Aswad. Kita boleh nampaklah daripada Bukit Safa tu Nabi masuk, terus Nabi pergi ke Hajarul Aswad. Okey, kalau ibu-ibu perasan, dekat dekat Bukit Safa tu ada satu pintu namanya Babun Nabi. Perasan tak? Ada satu tempat tu namanya Babun Nabi. Kan di antara tempat kita sa'i tu daripada Safa ke Marwah, sebelah kanan tu ibu-ibu akan perasan ada banyak pintu. Tapi pintu yang dia buka adalah pintu yang berada dekat Bukit Marwah tu kan, dekat atas tu. Bukit Marwah tu. Kita habis sa'i, kita akan keluar daripada Bukit Marwah. Laluan yang tempat kita berlari dan sebagainya tu, tepi-tepi tu semua pintu. Ada pintu Ali, ada Babun Nabi dan ada nama pintu-pintu yang lain. Tapi salah satu pintu yang ada dekat situ namanya Babun Nabi. Pintu itulah yang Nabi masuk dalam peristiwa Fathu Mekah. Nabi masuk sampai ke Bukit Safa. Nabi himpun balik dengan tentera-tentera Islam yang masuk daripada utara, daripada selatan, daripada tengah-tengah kota Mekah. Dan daripada situ Nabi terus berjalan sampailah ke pintu Kaabah. Nabi jalan. Kalau kita berdiri dekat Bukit Safa tu, kita akan nampak pintu Kaabah tu straight je. Nabi masuk sampai ke pintu Kaabah. Straight Nabi jalan sampai pintu Kaabah. Jangan bayangkan macam hari ni sekarang ni ada tembok-tembok, ada tiang-tiang kan. Dulu dia adalah kawasan rumah-rumah. Daripada tempat sa'i nak ke mataf tu, tempat kita tawaf tu adalah kawasan rumah-rumah lah. Jadi daripada situ Nabi straight turun sampailah ke pintu Kaabah. Sampai ke apa kita panggil Hajarul Aswad. Lalu Nabi terus mulakan tawaf mengelilingi Kaabah. Ini namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Sebagai satu penghormatan. Ni bezalah kita ziarah Mekah dengan tempat yang lain. Bila kita ziarah kota Mekah ni, benda pertama masuk ke kota Mekah adalah dengan melaksanakan dengan tawaf. Jadi Nabi masuk, Nabi tawaf. Waktu tu, setelah itu Nabi bersihkan Kaabah daripada 360 berhala. Perhatikan ibu-ibu. Nabi bersihkan Kaabah daripada berhala ni adalah setelah Nabi kuasai kota Mekah. Sebelum tu, waktu Nabi duduk dekat kota Mekah, Nabi tengah berdakwah, Nabi tak usik pun berhala-berhala ni. Kenapa Nabi tak usik? Sebab yang paling penting sebenarnya adalah memperbetulkan akidah. Paling penting sekali adalah cara Nabi dakwah tu. Kadang-kadang kita ni buat satu benda, kita ni lebih lajak. Okay? Tak apa-apa lagi je, kita dah buat satu keputusan. Contoh, saya minta maaf ni bukan cerita politik lah. Tapi saya nak bagi contoh. Cara kita buat ni tak tepat. Misal contoh, saya minta maaf lah. Ni saya bagi contoh ni mesti ramai tak suka lah. Contoh lah, ada parti politik di Malaysia ni, tak apa-apa lagi. Benda yang pertama yang dia akan war-warkan, kita akan tegakkan hudud. Saya tak kata salah ibu-ibu. Memang itu tuntutan sebagai muslimin. Tapi cara itu tak tepat. Cara tu tak tepat. Nabi tak buat macam itu pun. Sebab itu penting sejarah ni. Sebab dengan belajar sejarah ni, kita boleh tahu adakah benda ni sebagai satu hanya, kita kata apa, mainan janji-janji manis saja. Okay? Ataupun dia bersungguh-sungguh nak buat. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh buat, kita akan tahu apa yang Nabi buat. Nabi bila dia mula-mula dakwah di kota Mekah, Nabi tak usik pun berhala-berhala tu. Sebab yang penting sekarang adalah macam mana nak dakwah dan macam mana kita nak tawan hati orang supaya beriman dengan Allah Ta'ala. Okay?
Lepas Nabi dah kuasai, Nabi baru jalankan tanggungjawab untuk melaksanakan hudud dan sebagainya lah. Salah satunya Nabi robohkan berhala-berhala yang ada di Kaabah. Kita tak lagi tuan-tuan, tak ada kuasa lagi tapi dah janji, saya nak buat hudud ni, nak buat hudud. Orang yang bukan beriman, yang tak tahu apa itu hudud, dia akan rasa macam takut lah. Dan jadi tanggungjawab kita kan nak menyampaikan, nak educate mereka. Dalam masa yang sama, bila dah berkuasa, tak buat pula. Apa-apa pun tak buat. Saya minta maaf kalau saya tak sama dengan ibu-ibu. Saya bukan parti politik. Saya tak ada apa-apa. Cuma saya menyampaikan inilah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi nanti ada orang kata lah, Ustaz tak bukan ahli politik, tak payah cerita lah. Betul, saya bukan ahli politik dan saya tak ada kaitan pun. Saya tak berpihak pada sesiapa pun. Tak apalah orang nak kecam. Tapi sebenarnya inilah cara baginda Nabi SAW. Okay? Nabi SAW ni dia tak desak pun. Dah berkuasa, tunjukkan kita betul-betul nak orang beriman pada Allah menunaikan, melaksanakan apa yang Allah perintah. Tapi sebelum kita ada apa-apa tu, jangan kita takut-takutkan orang dengan perkara-perkara tu. Okay? Tapi buatlah cara yang paling bijaksana untuk tawan hati manusia ni agar beriman pada Allah dan juga Rasulnya. Okay? Jadi Nabi SAW ni, lepas dia berkuasa, barulah dia robohkan Kaabah, dia robohkan berhala-berhala tu. Sambil Nabi berjalan, sambil itulah Nabi baca apa? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kata Nabi SAW, yang benar telah datang, yang batil telah dilenyapkan. Innal batil kana zahuqa. Dan sesungguhnya batil itu pasti akan lenyap. Tertegaklah kebenaran, kebatilan akan terhapus. Itu maksud Nabi. Lalu Nabi menyambung lagi. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Dan kata Nabi, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan dimulai dan diulangi. Okay? Berhala tu akhirnya jatuh dan berkecai satu persatu. Selesai itu, Rasulullah meminta kunci Kaabah daripada Osman bin Talha dan membukanya. Apabila baginda masuk Kaabah, terdapat gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta gambar-gambar yang lain di dalamnya. Lantas semuanya dihapuskan. Saat itu bangsa Quraisy sudah memenuhi ruangan di Masjidil Haram menanti tindakan Rasulullah yang seterusnya. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alright. Sekejap saya tengok je. Oh, saya ni bateri ni tinggal sikit je. Ya, saya tengok bateri saya ada 18%. Okey, sempat lagi. Alright, saya nak beritahu ibu-ibu macam ni. Bila Nabi SAW dah robohkan semua Kaabah, sebab Nabi nak laksanakan apa yang Allah perintahkan, sebab Nabi dah berkuasa kan, semua orang dah dengar apa yang Nabi buat. Jadi orang Mekah ni dah himpun dekat Kaabah ni. Sebab apa? Sebab kita nak kata apa PC pertama Nabi. Sebab kalau seorang dah naik jadi Perdana Menteri, mestilah media, semua berita-berita dunia, semua akhbar-akhbar dunia, wartawan-wartawan dunia, semua akan beri tumpuan. Apa press conference yang pertama yang akan disebutkan oleh pemerintah baru. Jadi baginda Nabi SAW, bila dia dah tawan kota Mekah, dia dah tawaf dan dia dah hancurkan Kaabah, lalu baginda Nabi masuk dalam Kaabah. Nabi masuk dalam Kaabah. Dan satu kota Mekah tengah tunggu apa press conference yang pertama yang akan disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Tengok benda pertama yang Nabi sebut adalah mendahulukan Allah. Okey, kita tengok. Tengok muka surat 201. Okey. Ni kita akhir dekat sini lah banyak lagi lah. Ada 2 muka surat. Tak apa kita sambung nanti. InsyaAllah. Saya minta maaf saya punya bateri ni nak habis dah. Okey. Alright. Kita tengok tengok Rasulullah membuka pidato baginda Nabi dengan mengesakan Allah di hadapan bangsa Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang berkumpul di Masjidil Haram. Ini benda pertama. Bila Nabi dapat tawan kota Mekah, Nabi tak kata terima kasihlah pada sahabat-sahabat saya, terima kasihlah yang menyokong saya. Tak. Okay, itu adalah benda yang ketiga, keempat ataupun mungkin yang ke-10. Tapi benda yang pertama yang Nabi sebut adalah mengesakan Allah. Tauhidkan. Benda ni yang pemerintah terlupa. Jarang-jarang kita ingat. Sebab apa? Sebab selalunya kita ingat apa yang kita miliki, usaha kita. Okay? Apa yang kita miliki, usaha kita. Ini selalu. Okay? Dia menang, kita menang dalam pilihan raya ni adalah sebabnya kita dah berusaha dah. Jentera-jentera kita buat kerja. Silap tu silap. Sebab Allah izinkan. Kan kita baca dalam doa kunut kita. Allah Ta'ala boleh jatuhkan siapa yang Allah jatuhkan. Allah boleh naikkan siapa yang Allah nak naikkan.
Allah paling berkuasa. Jadi sebab itu Nabi SAW tunjukkan satu akhlak. Bila Nabi naik jadi pemerintah baru, benda pertama yang Nabi buat adalah Nabi mendahulukan dengan cara mengesakan Allah Ta'ala. Okay? Nabi runtuhkan semua jalan-jalan batil. Berhala-berhala semua Nabi robohkan. Lalu Nabi esakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian baginda menyatakan kesamaan manusia dengan sesama manusia yang mana semuanya berasal daripada Adam dan Adam itu berasal daripada tanah. Sebab apa? Di sisi Allah Ta'ala tidak ada status kaya ataupun miskin pun. Yang ini benda yang kalau kita tengok dalam hidup kita, yang menjadikan manusia hari ini stres, depressed sebab dia membandingkan status. Kita lah ni membandingkan status. Tengok kat media sosial, orang ni dapat ni lah, saya dapat apa. Lelaki orang ni bagi kat isteri dia macam ni lah, saya tak dapat apa dari suami saya. Akhirnya kita bergaduh dengan suami isteri sebab kita bandingkan suami orang tu dengan suami kita. Kita bandingkan isteri orang tu dengan isteri kita. Tengok isteri orang tu cantik lah, kenapa awak tak cantik? Tengok suami orang tu, dia bagi isteri dia hadiah emas lah, kenapa saya tak dapat emas? Habislah kita, habis. Nabi bagi tahu, sebenarnya semua orang sama je. Jadi jangan bandingkan status lah. Sebab di sisi Allah Ta'ala tidak ada status pun di antara kita. Semuanya adalah sama. Ni cara kita nak release, nak bertenang-tenang. Kadang-kadang ibu bapa pun sama juga kan. Memberi tekanan pada anak, tengok jiran kita tu dia dah kerja pakai kereta besar. Contohlah, anak ni jadi stres, jadi apa? Macam dia jadi merendah diri. Dia rasa macam ditekan-tekan. Sebab apa? Dibandingkan kemampuan dia dengan orang lain. Sebab masing-masing ada bahagian rezeki masing-masing. Jadi benda pertama Nabi ajar pada orang Mekah ni, dahulukan, esakan Allah. Yang kedua, Nabi samaratakan. Tak ada lagi kasta. Tak ada lagi kasta. Abu Sufyan orang kaya, kamu orang paling miskin. Tak ada dah. Ni anak yatim yang ni, tak ada dah. Semuanya itu Nabi SAW telah lenyapkan. Habiskan. Tidak ada kasta-kasta pada waktu tersebut. Semuanya datang daripada anak cucu Adam. Okey, lalu Nabi pun menyebutkan satu firman Allah yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan. Kami telah menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah untuk kamu berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ini satu mesej yang Nabi nak sampaikan. Sebab pada zaman tu jangan kata kasta, status. Bahkan lelaki perempuan pun tak dilayani dengan sepatutnya. Yang ditindas adalah wanita, yang telah dimanipulasi pun adalah wanita. Lelaki sahaja yang diberikan macam-macam kelebihan dan penghormatan. Okay? Tapi Nabi SAW tunjukkan semua adalah sama. Kita kena ambil satu contoh lah daripada peristiwa ni. Iaitu dalam keluarga kita pun macam tu juga. Kadang-kadang anak perempuan je. Nak kemas baju anak perempuan. Masak anak perempuan. Mengemas rumah anak perempuan. Basuh pinggan anak perempuan. Anak lelaki buat apa? Tak ada buat apa-apa. Anak lelaki duduk tengok TV. Anak lelaki tu. Jadi benda tu tak balance. Jadi kalau yang masak perempuan, anak lelaki pun masak juga. Kalau mengemas baju anak perempuan, anak lelaki pun mengemas baju juga. Kita kena sama-sama. Ini cara didikan baginda Nabi SAW. Okay, lelaki dan perempuan kena sama-sama bertanggungjawab. Sebab apa? Kita boleh tengok hari ni masyarakat kita. Yang lebih bertanggungjawab sekarang kita nampak lebih pada perempuan, tidak pada anak lelaki. Sedangkan lelaki tu dah jadi suami orang dah. Tapi ramai yang tak keluar bekerja, tak menafkahi keluarga. Siapa yang menafkahi keluarga? Isteri, ibu. Mana suaminya? Mana ayahnya? Tak ada dekat rumah. Yang ini benda yang berlaku Sebab apa? Daripada kecil dimanjakan. Dia bukan dimanjakan. Sebenarnya dia tak sedar. Kita tak sedar, tak perasan. Sebab kita hanya nampak duduk dapur perempuan, bukan lelaki. Silap lah. Akhirnya menjadikan yang lelaki ni manja tak bertempat. Okay, tak kena pada cara dia. Semua benda dia tak boleh nak ni. Jadi dia mengharapkan ibu dia. Akhirnya menjadi beban lah kepada orang perempuan. Okay, jadi Nabi SAW tunjukkan. Kita hancurkan semua kasta-kasta ni, semuanya tidak ada beza pun. Lalu Nabi SAW mengatakan, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, seperti mana ucapan Nabi Yusuf. Ini ibu kena tengok surah Yusuf. Yang mana Yusuf dia maafkan abang-abang dia. Alamak ibu-ibu, saya nak habis bateri dah. Saya minta maaf Saya nak habis bateri ni. Okey, saya last sekali kat sini saya minta maaf. Saya dah habis bateri dah. Minta maaf, soalan pun tak dapat buka ni. Iaitu kalau ibu-ibu tengok yang mana Nabi Yusuf kata apa? Pada hari ini tidak ada lagi cercaan dan kutukan kepada kamu, melainkan semuanya telah kami maafkan.
punyalah pemaaf baginda Nabi SAW ni, Nabi maafkan seluruh kota Mekah yang pernah halau dia daripada kota Mekah, yang pernah seksa para sahabat Nabi, yang pernah bunuh para sahabat Nabi SAW. Semuanya telah dimaafkan oleh baginda Nabi SAW. Tengok ucapan press conference baginda Nabi ni, tak ada satu pun ucapan yang mendahulukan ucapan Nabi. Yang Nabi dahulukan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bandingkan macam mana pemerintah pada hari ini. Macam mana? Ini caralah. Alright, saya minta maaf, saya berhenti dekat sini, tak dapat nak teruskan. Saya bateri tinggal sikit sangat. Saya punya charger ada masalah. Okay. Tapi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi lah. Saya berhenti dekat sini Kita akan bincang lagi pada peristiwa dapat akhir dah Fatu Mekah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Di atas perkongsian ilmu hari ini, moga-moga kita mengambil ibrah lah daripada kisah yang dikongsikan Ustaz hari ini. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita, kuliah duha hari ini, kuliah subuh 5.15 petang, kuliah asar hari ini bersama dengan Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad saya dengan Rukun Iman. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Ustaz cepat sembuh daripada batuk. Mohon sekali lagi Afal Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf.